Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Piagam Madinah dan Penerapan sebagai modul untuk mempertahankan hubungan etnik di dalam Malaysia. Kumpulan ini terdiri daripada saya Zabri bin Zaini, Azrin Azizi bin Muhammad Zaini dan Ahmad Usni bin Muhammad Hanif. Secara amnya, kertas kerja ini menganalisis hubung kait dan potensi penerapan Piagam Madinah sebagai model yang efektif dalam untuk mempertahankan hubungan etnik di Malaysia. Nilai-nilai Islam yang amat penting di dalam membina hubungan antara etnik di Malaysia dapat mempromosikan perpaduan di antara mereka. Islam merupakan agama utama di Malaysia dan ia memainkan peranan penting dalam membentuk budaya dan nilai-nilai masyarakat kita. Agama Islam juga menekankan persaudaraan universal, lepas tu keadilan, lepas tu toleransi dan saling menghormati antara satu sama lain. Selaras dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13, di mana dalam ayat tersebut ia menerangkan betapa pentingnya kita ini saling kenal mengenal antara satu sama lain di antara umat manusia dan memahami dan menghormati antara kita. Hubungan antara etnik di Malaysia ini adalah aspek yang sangat penting dalam membangunkan masyarakat harmoni supaya ia kelihatan mapan. Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik di Malaysia, Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya, dapat memilih hubungan harmoni dan saling memahami antara satu sama lain, dan ia penting untuk menjadi kestabilan sosial dan untuk membangunkan lagi negara. Kita juga boleh mengambil contoh dari zaman Rasulullah SAW di mana beliau menunjukkan sikap toleransi, keadilan dan persatuan di antara etnik-etnik berbeza, di antara kaum Aus dan Khazraj, kemudian antara kaum-kaum Arab yang lain dan kaum Yahudi. Kemudian Piagam Madinah adalah salah satu contoh yang penting untuk menekankan prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak minoriti dan mempromosikan kesatuan di antara penduduk Madinah yang berbilang etnik tersebut. Dalam konteks Malaysia, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini di dalam pentadbiran negara dapat memainkan peranan yang lebih penting, dapat memupukkan keharmonian, seterusnya kesepaduan di antara etnik yang berbeza, pelindungan hak-hak minoriti, dialog antara budaya dan penghayatan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang dan saling menghormati, aspek yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang bertamadun, harmoni dan terus membangun. Sejarah juga telah memberi contoh penting di mana perpaduan kaum di dalam pembentukan masyarakat pelbagai etnik di dalam Malaysia ini. Rakyat Malaysia telah berjaya membangunkan masyarakat yang bersatu padu walaupun berbeza etnik. Gerakan kebangsaan seperti Tengku Abdul Rahman, Tun Tan Chenlok, Tun Viti Sambatan, di mana mereka ini semua memberi contoh kesatuan dalam pelbagai etnik untuk membawa Malaysia ke arah kemerdekaan. Pewujudan masyarakat bertamadun dalam konteks Malaysia bergantung kepada kejayaan memperkukuhkan perpaduan etnik. Kita perlu memiliki kefahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip perpaduan. Dengan menghargai perbezaan etnik, memupuk dialog antar budaya dan menghayati nilai-nilai agama, Malaysia dapat mencapai kejayaan dalam membangunkan masyarakat. Bukan itu saja, ia dapat memastikan etnik-etnik ini saling bersatu padu dalam setiap perkara apa yang mereka lakukan. Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti isi kandungan Piagam Madinah sebagai model untuk mempertahankan hubungan etnik di Malaysia. Ianya untuk lebih mendalami isi kandungan Piagam Madinah yang merupakan satu dokumen penting dalam sejarah umat Islam. Dokumen ini akan digunakan sebagai model untuk mempertahankan hubungan ini dalam konteks kajian yang sedang dilakukan. Selain itu, kajian ini juga untuk menganalisis prinsip-prinsip utama yang terkandung di dalam piagam tersebut dan hubung kait perpaduan etnik di Malaysia. Analisis yang dilakukan ini dengan membandingkan serta menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan situasi perpaduan etnik di Malaysia. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dan ataupun masih relevankah dalam konteks Malaysia kini. Kajian ini juga untuk menghuraikan langkah-langkah yang sesuai untuk mengekalkan bagaimana cara untuk mengekalkan perpaduan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah. Penerangan ini akan memberi satu panduan ataupun arahan tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan atau dapat diambil supaya ia dapat mencapai perpaduan etnik yang harmoni dan berkekalan. Kajian kami juga disandarkan dengan beberapa kajian-kajian terdahulu.
seperti dalam kajian Zaleha Embung, nilai-nilai universal menjadi asas dalam Piagam Madinah, di mana Rasulullah SAW berhasil menguruskan masyarakat majmuk dengan membina hubungan kerjasama di antara masyarakat di Arab Jahiliah Arab Madinah waktu itu. Masyarakat majmuk di Madinah menjadi satu simbol kekuatan dan kemegahan. Nilai-nilai ini mewujudkan keharmonian, kesejahteraan dalam masyarakat majmuk serta menyumbang kepada kestabilan sosio-politik dan ekonomi di Madinah. Kemudian kami juga melihat pada kajian Hilmi bin Aris, Amran bin Abdul Alim dan Dari Muslim, di mana mereka mengatakan Piagam Madinah ini berjaya mewujudkan satu suasana masyarakat yang harmoni disebabkan teras-teras perpaduan dan ianya bukan penghalang kepada kemajuan. Dan dalam kajian Fadlin Sakinah Zainul Abidin mendapati Piagam Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk mencipta negara Islam yang harmoni melalui perpaduan masyarakat dengan fokus pada pembangunan umat yang kuat dan bersatu. Secara keseluruhannya, elemen-elemen perpaduan umat dalam Piagam Madinah ini menjadi alat yang kuat untuk memperkuatkan lagi kestabilan politik di dalam negara Madinah. Maka ia dapat selari dengan konteks Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrin Azizi bin Wazaini. Jadi saya akan menuliskan pembentangan mengenai sejarah Piagam Madinah. Piagam Madinah termeterai pada tahun 622 Masihi pada 1 tahun Hijrah, di mana ketika berhijrahnya Nabi Muhammad dan pengikutnya daripada kota Mekah ke kota Madinah. Penjajahan ini termeterai di antara Nabi Muhammad dan juga suku kaum di kota Madinah pada ketika itu. Piagam Madinah berfungsi sebagai untuk menetapkan hak dan tanggungjawab bersama di antara kelompok-kelompok tersebut. Antara prinsip yang terdapat di dalam Piagam Madinah ialah kebebasan beragama, menjunjung tinggi prinsip persaudaraan dan menegaskan perlindungan hak-hak individu di kota Madinah pada ketika itu. Dokumen ini juga terdapat pelbagai fungsi, di antaranya ialah membentuk dasar kerajaan dan ia mengatur pentadbiran di kota Madinah. Ia menggariskan pelbagai prosedur dan antara salah satunya ialah prosedur untuk menyelesaikan perselisihan faham di antara satu sama lain bagi setiap etnik di kota Madinah itu. Piagam Madinah ini juga bertujuan untuk menggambarkan pentingnya keharmonian dan antara kelompok-kelompok yang berbeza etnik dan agama di dalam sesebuah kerajaan. Ia juga bertujuan untuk menetapkan perlindungan minoriti dan menggalakkan kerjasama di antara satu sama lain untuk membangunkan negara tersebut daripada segi ekonomi dan juga daripada segi politik. Dokumen ini mencerminkan penghormatan dan penghargaan Nabi Muhammad Rasulullah SAW terhadap kepelbagaian dan kebebasan beragama di kota Madinah. Seterusnya, objektif kajian kami yang pertama iaitu Piagam Madinah sebagai model untuk mempertahankan hubungan etnik. Di dalam konsep ini, terdapat 3 prinsip utama yang kami ingin tekankan, iaitu pertama, kebebasan beragama, kedua, keamanan dan kesepakatan di antara penduduk kota Madinah, dan ketiga ialah keadilan daripada segi sosial. Daripada segi kebebasan beragama, di dalam Piagam Madinah juga telah menyatakan bahawa setiap penduduk Madinah mempunyai kebebasan untuk beragama dan tiada paksaan ataupun tentangan jika mereka ingin masih ingin mengikuti agama mereka. Di dalam perjanjian ini ialah memastikan bahawa tiada ada paksaan terhadap sesiapa pun untuk memeluk agama, termasuk agama Islam. Dan di dalam agama Islam juga telah mengajar bahawa telah menegaskan bahawa tiada paksaan bagi setiap individu untuk memeluk agama Islam. Keputusan itu ialah tertakluk kepada individu itu sendiri, dan setelah individu itu bersetuju untuk memeluk agama Islam, mereka ataupun orang tersebut harus menjalani tanggungjawab dan memberi sepenuh komitmen dia dalam menganuti agama Islam. Selain daripada itu juga dalam Piagam Madinah ini juga menekankan konsep keamanan dan kesepakatan. Dalam Piagam Madinah, ia membantu membentuk masyarakat saling menghormati dan melindungi antara satu sama lain. Walaupun terdapat pelbagai suku kaum Arab pada ketika itu yang tinggal di Madinah, ia tidak menjadi alasan untuk tidak bekerjasama di antara satu sama lain. Ini membentuk satu masyarakat majmuk yang saling menghormati dan juga mempunyai sikap dan sifat kerjasama di antara mereka sendiri. Dengan mengamalkan konsep ini, masyarakat Madinah dapat hidup secara harmoni dan aman-damai. Dalam Piagam Madinah ini juga ia menjadi satu asas kepada sistem pemerintahan politik Madinah, di mana mereka dapat membentuk satu prosedur dalam menegakkan keadilan kepada penduduk Madinah juga. Ini telah disebut dalam pasal 37 ayat 4. Di dalam ayat ini,
telah memberitahu bahawa setiap individu tidak boleh dihukum atas kesalahan yang dilakukan oleh sahabat ataupun sekutunya. Ini menunjukkan keadilan kepada penduduk Madinah jika mereka tidak bersalah di dalam satu hal yang mereka tidak dilakukan, yang mereka tidak lakukan tapi dilakukan oleh sahabat ataupun ahli keluarganya, mereka yang perlu menghadapi hukuman dan bukan kepada orang tersebut. Prinsip ini sangat penting kerana ia memastikan bahawa tiada penindasan berlaku terhadap penduduk Madinah jika kesalahan tersebut dilakukan oleh orang lain dan bukan daripada diri individu tersebut. Seterusnya, kajian objektif kami nombor 2 ialah Piagam Madinah dan hubung kait perpaduan etnik Malaysia. Jadi di Malaysia kita mempunyai perlembagaan persekutuan yang lebih kurang seperti Piagam Madinah, iaitu yang pertama, dalam perlembagaan persekutuan Malaysia membenarkan kebebasan beragama. Hal ini disebut pada perkara 11. Hal 1 mengatakan bahawa tiap-tiap orang berhak untuk menganut dan mengamalkan agamanya dan tiada satu orang pun akan boleh dipaksa untuk membayar apa-apa cukai ke atasnya. Ini menunjukkan perlembagaan persekutuan mempunyai ciri-ciri yang lebih kurang seperti Piagam Madinah. Seperti mana yang kita tahu, Piagam Madinah mempunyai hak kebebasan untuk beragama. Jadi ini membuatkan bangsa-bangsa di Malaysia mempunyai kebebasan untuk beragama dan untuk boleh mengamalkan agama secara terbuka tanpa ada tentangan daripada mana-mana pihak. Selain daripada itu juga, dalam Piagam Madinah juga menekankan hal kesamarataan antara satu sama lain. Dalam Piagam Madinah seperti dalam Piagam Madinah juga, hak kesamarataan antara puak-puak yang berbeza. Di Malaysia menegaskan keadilan dan perlindungan sama antara setiap individu. Disebutkan dalam Pasal 15 dalam Piagam Madinah, ia menjamin hak-hak individu yang lemah. Tapi seperti di dalam perlembagaan persekutuan juga ada dinyatakan dalam perkara 8, di mana semua individu adalah sama rata di sisi undang-undang. Ini menunjukkan salah satu lagi persamaan di antara Piagam Madinah dan perlembagaan persekutuan Malaysia. Ini menunjukkan Malaysia mengaplikasikan prinsip yang sama seperti Piagam Madinah untuk memberi kesamarataan di antara satu sama lain, antara satu kaum dan satu kaum yang lain. Selain daripada itu, perlembagaan persekutuan juga mempromosikan perpaduan antara kaum dan harmoni sosial dalam masyarakat. Kesamaan dalam dua prinsip ini memainkan peranan penting dalam negara kerana ia dapat membangunkan pelbagai aspek di dalam negara seperti perkembangan daripada segi sosial, perkembangan daripada segi ekonomi, dan ia memperkukuhkan identiti negara dan membina persadaran antara setiap bangsa di dalam negara tersebut, iaitu Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pengekalan perpaduan etnik merupakan aspek yang penting dalam pembangunan dan kestabilan negara Malaysia. Prinsip-prinsip Piagam Madinah menjadi panduan yang relevan bagi warga Malaysia untuk mengekalkan perpaduan etnik ini. Langkah-langkah seperti menggalakkan dialog persefahaman antara etnik melalui institusi pendidikan, organisasi masyarakat dan media dapat membantu memastikan perpaduan etnik di Malaysia berjaya. Penting juga bagi Malaysia untuk memperkukuhkan jati diri bangsa dan menggalakkan kesatuan khususnya di kalangan generasi muda. Ini dapat dicapai dengan membangkitkan rasa kebanggaan dan kekitaan nasional serta menekankan nilai toleransi persefahaman dan perhargaan terhadap kepelbagaian. Akan tetapi, jika rakyat Malaysia gagal menggalakkan perpaduan etnik berdasarkan prinsip Piagam Madinah, ia dapat memberikan kesan negatif. Pergolakan dan konflik sosial juga akan meningkat dengan risiko keresahan, kekerasan dan kerugian harta benda. Ketidakseimbangan etnik juga dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi dan menurunkan taraf hidup rakyat. Selain itu, kurangnya perpaduan etnik juga dapat mencemarkan reputasi negara dan akan mengurangkan para pelabur dan pelancong untuk ke negara kita serta menghambat pembangunan dan kemakmuran negara Malaysia. Oleh sebab itu, penting bagi Malaysia untuk mempromosikan perpaduan etnik berdasarkan prinsip Piagam Madinah agar tercipta kestabilan sosial, kemajuan ekonomi dan mengekalkan reputasi yang baik di mata dunia. Malaysia adalah negara yang penuh dengan kepelbagaian etnik dan bangsa. Penerapan nilai-nilai Islam seperti Piagam Madinah dalam pentadbiran dianggap sebagai penyumbang kepada perpaduan dalam negara kita. Perlembagaan Malaysia tidak perlu diubah mengikut Piagam Madinah, tetapi ia boleh menjadikan asas dalam membentuk satu perlembagaan yang mampu menjadikan Malaysia sebagai negara yang aman, damai dan mempunyai kesepakatan antara semua etnik dan bangsa. Perpaduan dan kesepakatan sangat penting dalam negara yang mempunyai pelbagai kaum seperti Malaysia, kerana ia adalah asas kepada kemajuan dan kestabilan dalam pelbagai aspek. Kedatangan penjajah di tanah Melayu dahulu adalah salah satu punca perbezaan dan perpecahan antara kaum pada masa itu.
Oleh itu, usaha untuk menyatu padukan rakyat agak sukar kerana terdapat kaum atau etnik yang masih mempertahankan tradisi, budaya dan pegangan mereka untuk menjaga jati diri dan agama. Untuk mencapai negara yang aman dan harmoni, penting untuk menggalakkan kesepaduan antara kaum ini. Kita perlu menekankan kesepaduan dan keharmonian antara umat Islam dan bukan Islam untuk menjadikan Malaysia negara yang aman damai dengan pelbagai kaum dan agama. Umat Islam perlu yakin dan teguh dalam prinsip-prinsip Piagam Madinah yang dapat dijadikan contoh dan dipupuk dengan baik. Di sisi lain, kepada etnik yang bukan agama Islam, perlu disebarkan dan dipahamkan definisi seperti sebenar prinsip dalam Piagam Madinah yang bersifat adil kepada semua lapisan masyarakat dalam pelbagai bangsa dan etnik supaya tiada penindasan berlaku.